Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke episod khas Macam-Macam Lego, iaitu pengenalan kepada robot performance. Bersama saya hari ini, Syahrul Izzuan bin Syukur, Technical Support daripada Saspadi Learning Solution Sdn Berhad. Pada episod yang lepas, sahabat saya Encik Nazmi ada memberi sedikit penerangan berkaitan dengan FLL, iaitu First Lego League. Saya rasa rata-rata dah pun dengar dan tahu apa itu First Lego League. Dan dalam masa yang sama, Encik Nazmi juga ada menerangkan berkaitan dengan 3 komponen asas First Lego League. Apa itu 3 komponen asas tersebut? 3 komponen asas tersebut adalah yang pertama dipanggil sebagai robot performance, yang kedua robot design, dan yang ketiga adalah project. Hari ini saya akan masuk dalam tajuk iaitu robot performance. Sekarang kita nak masuk berkaitan penerangan robot performance. Saya rasa rata-rata ada juga di antara anda ataupun penonton dekat sini yang masih lagi tak mengenali ataupun tak memahami apa itu robot performance. Macam yang saya katakan di awal tadi, robot performance ni adalah komponen asas yang mana ianya perlu dimainkan bagi setiap pasukan. Baik. Robot performance ni ialah merupakan satu aktiviti ataupun cabaran yang perlu dimainkan, disertai oleh wakil daripada setiap pasukan yang menyertai pertandingan First Lego League ini. Pasukan perlu menghantar 2 orang wakil daripada setiap pasukan. Apakah cabaran dan aktiviti tersebut? Cabaran dan aktiviti ini adalah berbeza bagi setiap tahun. Ianya merupakan permainan lita, yang mana setiap pasukan perlu membina sebuah robot yang boleh menyelesaikan misi di atas lita tersebut. Dan binaan robot juga perlulah mengikut saiz dan juga beberapa peraturan yang telah ditetapkan. Yang mana peraturan tersebut kita boleh rujuk di dalam rules dan regulation yang disediakan kemudian. Misi bagi robot performance adalah berbeza pada setiap tahun mengikut tema. Namun, masa yang diberikan bagi menyelesaikan misi adalah sama pada setiap tahun, iaitu 2 minit 30 saat. Dan pusingan pula kita akan bagi 3 pusingan pada setiap robot performance tersebut. Namun, hanya markah yang terbaik sahaja terpilih. Contohnya, kita ada 3 pusingan. Setiap pusingan kita berjaya menyelesaikan misi, kita akan ambil markah yang terbaik di antara ketiga-tiga pusingan ini. Bagi tahun hadapan, tema yang diberikan adalah Cargo Connect. Misi pada tahun hadapan ada 18 misi kesemuanya termasuk bonus. Nanti kita akan saksikan bagaimana rupa lita sebenar tersebut beserta robot bagaimana menyelesaikan beberapa buah misi. Kita akan tengok video tersebut selepas ini. Sebelum kita saksikan rupa lita sebenar tersebut, ada beberapa tips yang mahu saya kongsikan dekat sini. Saya akan kongsikan 3 tips kepada anda semua yang perlu kita fokuskan sebelum kita bermula untuk buat persediaan tentang robot performance ini. Tips yang pertama adalah faham. Apa yang dimaksudkan dengan faham ini adalah anda semua perlu fahamkan kesemua misi tersebut dengan baik. Macam saya katakan tadi, kita akan ada 18 misi. Kita kena fahamkan kesemua misi tersebut dengan baik. Sekiranya misi tersebut ada di antaranya yang kita masih kurang jelas, kita perlu dapatkan nasihat daripada mentor berkaitan dengan misi tersebut. Kita dapatkan nasihat dengan mentor, berbincang dengan ahli pasukan yang lain supaya kita dapat faham kesemua misi tersebut dengan jelas. Tips yang kedua adalah rancang. Setelah kita faham ataupun setelah kita memahami kesemua misi tersebut, kita perlu rancang strategi ataupun kita perlu susun kita punya robot tu. Maksudnya kita nak selesaikan misi yang mana satu terlebih dahulu. Sebab di antara 18 misi ini, ada di antara misi tersebut yang mudah, ada juga di antara misi tersebut yang mempunyai markah yang agak tinggi, ada juga di antara misi tersebut mungkin agak sukar untuk kita buat. Jadi, kita perlu decide ataupun kita perlu kumpul bersama rakan-rakan yang lain dan juga mentor. Kita perlu rancang dulu. Maksudnya kita nak buat misi yang lebih mudah dahulu ataupun yang sukar dahulu, ataupun mungkin kita boleh gabungkan misi tersebut untuk kita buat dalam sekali jalan. Mungkin boleh menjimatkan masa dan juga mungkin boleh dapat markah yang lebih baik. Ingat, perancangan yang baik dapat mengubah masa dan markah yang lebih baik. Untuk tips yang ketiga pula adalah bina. Setelah memahami misi dan ada perancangan yang hadapi, barulah pasukan boleh membina sebuah robot mengikut perancangan misi sebelum ini. Pastikan robot yang anda bina itu mengikut saiz dan peraturan yang ditetapkan. Supaya ianya tidak melanggar peraturan.
Okey, bina juga aksesori sambungan pada robot yang mudah untuk dibuka dan dipasang bagi tidak membuang banyak masa semasa proses pertukaran aksesori tersebut. Okey, so pastikan aksesori tersebut juga mengikut saiz dan peraturan yang telah ditetapkan. Pastikan bahan-bahan binaan robot dan juga aksesori mengikut peraturan yang telah ditetapkan bagi mengelakkan berlakunya penyertaan dibatalkan pada hari pertandingan nanti. Ini merupakan kit rasmi yang digunakan dalam pertandingan First Lego League. Okey, kita ada dua produk, iaitu yang pertama adalah Lego Education EV3 dan yang kedua ini adalah yang paling baru, iaitu kita ada Lego Education Spike Prime. Okey, baik, sekarang jom kita saksikan dita pertandingan First Lego League pada tahun hadapan bertemakan Cargo Connect beserta robot menyelesaikan beberapa misi menggunakan robot yang baru, iaitu robot Lego Education Spike Prime. Jom kita saksikan. Okey, baik. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. So, semoga kita berjumpa lagi untuk episod yang akan datang, yang mana saya akan kupaskan perkara berkaitan dengan robot design pula. Jadi, sampai di sini saja penerangan saya dan tips daripada saya. Saya ucapkan selamat maju jaya dan semoga berjumpa lagi. Bye!